Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang saya hormati, seluruh pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, kepada tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Sesuatu yang Allah mansuhkan, sesuatu yang Allah tak bagi pada kita, kadang-kadang Allah Ta'ala menggantikan kepada kita sesuatu yang lebih baik daripada apa yang tak ada pada kita, yang tak boleh pada kita, yang tak dapat kepada kita. Jadi kalau kita tengok ayat tu cantik tuan-tuan. Bila kita minta, Allah tak bagi, bukan maknanya Allah benci, Allah tak suka dan sebagainya. Kadang-kadang yang Allah tak bagi itu, Allah nak ganti sesuatu yang lebih baik kepada kita. Yang Allah tak bagi itu, Allah nak selamatkan kita. Sebab itu hidup kena sentiasa pandang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kena sentiasa pandang baik dengan Tuhan. Jangan duk maki, jangan duk salah, jangan duk kata Tuhan tak adil, jangan duk kata Tuhan tak elok, Tuhan zalim dan sebagainya. Apa yang berlaku kepada kita ni adalah kebaikan dia. Kalau kita ni orang yang sabar, kalau kita orang yang redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang saya hormati, ada seorang Yahudi. Dia ni adalah seorang pendeta. Pendeta Yahudi ni, orang alim di kalangan Yahudi ni. Bila Nabi Muhammad sampai ke Madinah dalam peristiwa hijrah, dia nak tengok macam manakah rupa, wajah, keadaan, sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni orang alim, dia orang yang pandai dalam agama dia. Dia tahu dan dia baca dalam kitab tu disebutkan macam mana keadaan dan sifat Rasulullah Nabi akhir zaman. Jadi orang yang cerdik ni tuan-tuan, dia pergi tengok, dia pergi dengar, dia pergi teliti, dia pergi nilai. Kemudian dia buatlah penilaian dan keputusan. Ini orang cerdik. Dia ni orang cerdik, orang pendeta di kalangan masyarakat dia. Bila dia dapat tahu Nabi nak sampai dah di Madinah dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka dia pun duduk di celah-celah orang ramai tu. Tujuan dia apa? Dia nak tengok apa cara Nabi bercakap, apa cara Nabi naik unta, apa cara Nabi naik kenderaan, dan apa perkataan yang pertama diucapkan oleh seorang Nabi di bumi Madinah. Ini saya kata tadi, orang cerdik. Sebab kita ni kadang-kadang bila orang cakap dengar pun tak mau. Teliti pun tak mau. Rapat pun tak mau. Tapi duk kutuk dah jauh. Ini perangai kita. Bukan orang sini lah. Ni di Afrika ni. Malam ni siapa mai? Ustaz Kazim mai? Aku malam mai. Pasal apa? Dia belah depa. Belah mana? Tak tengok songkok dia tu. Allahu Akbar. Nampak? Tang songkok saja orang buat. Hakim dah gerak ni. Lepas ni pakai topi sudu pula, tenang. Ceramah pakai topi sudu. Bulan lepas saya ceramah pakai topi pergi mancing, lagi senang tuan. Pergi ceramah pakai topi orang duk mancing ikan, tutup nampak mata. Hak tu pun salah juga. Tak tahu tuan-tuan nak pakai hak mana yang tak salah. Manusia dia suka buat penilaian begitu. Abdullah bin Salam ni dia pergi. Dia nak tengok, padahal dia bukan Islam pun pada masa itu. Dan bila dia sampai saja, dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai. Dia tengok Rasulullah dan kata Abdullah bin Salam, aku tengok saja muka dia, muka Nabi ni bukanlah muka sebagai seorang pembohong.
Bukanlah muka sebagai seorang penipu, bukan muka sebagai seorang pembohong. Subhanallah. Tu dia tuan-tuan, akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi saja orang tengok dia, orang tahu dah Nabi ni adalah benar. Nabi ni tak bohong punya orang. Masya Allah tuan-tuan. Tak tahu, tuan-tuan boleh bayang tak? Macam mana rupa yang bukan pembohong dan muka pembohong macam mana? Tuan-tuan boleh bayang? Tak tahu. Tak tahu ni nak cakap lebih-lebih kan ke dalam pula. Siapa dia suka bohong lah. Nak tengok muka bohong, tengok muka pok-pok tu tahu. 10 cakap, 9 tak boleh pakai, 1 je boleh pakai. Tapi kita suka dengar hang bohong. Suka dengar cakap orang bohong. Dengar tepuk tangan. Hore. Ya. Lepas tu kena bohong. Tukar lagi pula. Tunggu lagi pula. Itu perangai kita. Yang kuliah maghrib ni berdasarkan pada Quran, berdasarkan pada hadis, tak mau pula dengar. Padahal cakapannya daripada Quran dan hadis. Orang tak minat dengar. Perangai nak kata apa, dan sifat daripada kita. Bila dia tengok Nabi SAW naik unta tu, dan cara Nabi turun daripada unta pun dia tahu tak, yang ni bukan manusia biasa, yang ni adalah Rasul. Kita tak tahu tuan-tuan macam mana akhlak Rasulullah turun daripada kenderaan. Macam mana akhlak Rasulullah naik kenderaan. Sampai dia ni Abdullah bin Salam ni Yahudi ni tuan-tuan, dia tahu yang ni adalah Nabi akhir zaman. Cuba tuan-tuan tengok kita turun motor lagu mana. Naik motor datang masjid macam mana. Lengan pakai kain batik, baju Melayu, kain plekat baju Melayu. Selak kain plekat tu sampai ke paha. Mana Haji? Jid. Nampak paha tu? Kon. Tu main masjid tu. Tu tara main masjid tuan-tuan tu. Cara parking kau suka dia. Kita ni kalau nak parking main masjid, kalau boleh lah tuan-tuan, malas parking jauh-jauh. Kalau boleh nak parking sebelah tu imam. Naik motor punya malas jalan. Tang situ kita tengok dah tuan-tuan akhlak macam mana. Belum masuk lagi parking kasut. Dia main lambat, dia parking kasut dia atas kasut orang lain. Dia pijak, puk duduk atas tangga dia seorang. Tang situ nampak dah akhlak di lagu mana. Subhanallah. Kemudian Nabi turun dan Nabi naik balik di atas unta. Pasal Nabi nak raikan orang hak main ni. Nak buat ucapan sulung sebagai seorang pemimpin di Madinah, sebagai ucapan sulung sebagai seorang Nabi yang mula sampai di Madinah. Abdullah bin Salam nak tengok apa ucapan Nabi Muhammad. Adakah ucapan pertama Nabi Muhammad bercakap tentang saya atau tentang kamu? Sebab ada orang yang bila jadi pemimpin, saya dulu. Tak percaya tuan-tuan tengok waktu menang, diumumkan menang oleh SPR. Keputusan pelihara kecil, nampak tak? Hak DO tu kau duk baca tak? Calon pertama, nampak tak? Itu DO umum. Mendapat 4,000, yang ni dapat 3,000, yang ni dapat hilang wang pertaruhan. 2 undi dia dengan mak dia yang undi dia. Contoh tuan. Itu DO umum. Calon pertama mendapat, bila sampai ke Dewan Parlimen lain pula suara speaker tu. Duduk yang berhormat, yang berhormat, duduk yang berhormat. Itu lain pula tuan. Tak mana faham, tak faham tu dah. Saya pun boleh di speaker tuan. Duduk yang berhormat, duduk yang berhormat. Cuba tengok orang jadi pemimpin. Mula-mula dia buat ucapan. Kejayaan ini adalah kejayaan saya. Sudah tuan-tuan. Dia sebut saya dulu. Saya berjanji pada tuan-tuan, saya akan melunaskan saya. Yang hak Nabi ni dia sebut apa pada tuan-tuan? Dia tak sebut saya berjuang daripada Mekah ke Madinah beberapa hari tuan-tuan nak sampai ke sini. Dia tak sebut. Saya nak kena bunuh dalam gua tu.
Saya kena halau, saya kena ligan dengan Suraqah bin Malik. Dia tak sebut. Sampai di Madinah, apa yang Rasulullah kata? Rasulullah gunakan perkataan ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Dia tak sebut wahai orang-orang beriman. Sebab dia tahu yang datang nak tengok dia, yang datang tengok dia sampai di Madinah tu bukan sekadar orang Islam. Orang macam Abdullah bin Salam pun sampai. Orang Yahudi. Orang daripada pelusuk agama lain pun nak tengok. Sebab tu Nabi guna perkataan ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Nampak tuan-tuan? Ucapan sulung Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ifsya'us salam, kata Rasulullah. Sebarkanlah salam di kalangan kamu. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan sesama kamu. Wasilul arham, sambunglah silaturrahim di kalangan kamu. Wasallu bil laili wan nasu niyamun, dan hendaklah kamu ni semayang pada waktu malam sedangkan orang lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bis salam, dan masuklah kamu ke dalam syurga dengan sejahtera. Ini adalah ucapan sulung Nabi Muhammad. Abdullah bin Salam dengar ucapan sulung ni, terus tuan-tuan pergi jumpa Rasulullah dan mengucap dua kalimah syahadah. Kerana apa? Ucapan Rasulullah tak bercakap tentang Rasulullah, ucapan dia tak memenangkan dia, ucapan dia tak menaikkan dia, ucapan dia tak mengagungkan dia. Ucapan sulung Nabi Muhammad itu ialah bercakap bagaimana manusia boleh masuk syurga, bercakap macam manusia boleh jadi sejahtera, macam mana bercakap boleh manusia hidup dalam keadaan aman bahagia. Nabi bercakap tentang ummah, tuan-tuan. Subhanallah. Tapi sebelum dia masuk Islam tu, dia tanya beberapa soalan kepada Nabi SAW. Yang tu kena panggil lagi ceramah lah tuan pengurusi. Lain kali lah. Lah saya mai sini bila? 6 tahun dulu. 6 tahun dulu. Lah saya mai sini dulu. Nak cerita soalan apa yang dia tanya pada Nabi, 6 tahun balik tuan-tuan panggil saya ceramah. Kita tanya, kita tengok pula dia tanya apa pada Nabi, yang jawapan Nabi tu dia puas hati, terus mengucap kalimah syahadah. Sedangkan sebelum ni dia adalah pakar rujuk orang Yahudi. Dia adalah pendeta Yahudi. Orang Yahudi refer pada dia. Bila dia Islam, tuan-tuan, dia Islam je. Hari ni dia Islam, orang Yahudi tiba dah tak boleh pakai punya ustaz autakare punya, tuan. Dia hanya berkata, jom ikut Rasulullah, jom ikut Nabi Muhammad. Terus dia berkata, ini autakare punya ni. Berpuluh-puluh tahun dia jadi pendeta. Dengan sekali dia masuk Islam, tuan-tuan, ditolak oleh umat dia. Nama dia apa? Abdullah bin Salam, tuan-tuan. Kena sebut betul-betul ni, dia banyak Abdullah bin Ubaidah, Abdullah Mubarak lah, Abdullah macam-macam yang kita baca ni. Abdullah bin Salam, orang yang alim dalam agama dia dulu, masuk Islam setelah mendengar hadis ni, masuk Islam setelah tengok muka Nabi, masuk Islam setelah tengok Nabi naik unta, turun unta, naik balik. Masuk Islam kerana apa? Kerana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan tak payah jadi pendakwah, penceramah pun tak apa. Tuan-tuan hanya jadi seorang Muslim yang baik akhlak dia. Dah habis, selesai masalah. Sebab kita semua bukan boleh bercakap. Ada orang yang kata, ustaz, saya nak jadi ustaz. Bukan semua orang boleh jadi ustaz. Ada yang kata, ustaz, saya nak jadi penceramah. Silakan. Tapi bukan semua orang boleh jadi penceramah. Ada yang kata, ustaz, saya nak jadi pendakwah. Ikut tabligh dulu. Ikut tabligh dulu kalau hang boleh buat. Tak boleh buat. Tetapi semua orang boleh jadi orang yang berakhlak. Semua kita boleh jadi orang yang berakhlak. Sebab itu, bila disebut tentang akhlak dalam hadis ni, dia cerita apa? Mula-mula tengok pada wajah Nabi Muhammad tu dah menggembirakan orang. Tasurrun nazirin. Jom kita tengok muka kita. Menggembirakan orang ke tidak? Lah, tak apa nak suka. Tengok dua orang berada depan ni pun dah pakai face mask lah. Tak tahu dia pun gelak ke, dia pun serius, tak? Ni dua orang depan kita ni. Contoh lah.
Nak kata senyum pun tak. Nak kata dia senyum pada kita pun tak. Nak kata kita senyum dekat dia ke? Dia balas ke tak? Face mask ni menjadikan kita ni dah tak nampak muka. Ada orang kata lah tak payah pakai face mask dah. Kalau nak pakai digalakkan, tak pakai pun tak apa dah. Dia kata saya dah biasa pakai, Ustaz, saya pakai. Pulang lah. Tapi tak nampak senyum dah. Sedangkan Nabi kata apa? Tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Kamu manis muka pada orang lain tu, kamu dapat pahala sedekah. Lah tuan-tuan senyum sampai ke telinga pun tak ada pahala. Pasal apa? Pakai face mask. Tak nampak tak? Subhanallah. Wajah kita ni mencerminkan akhlak kita. Sebab tu jangan kata Ustaz, nak buat macam mana Ustaz? Muka saya muka macam Rahim Mahmud Jun. Muka Saleh Kamil Pak Ma'on Ustaz. Muka jenis muka garang punya. Kalau zaman sekarang ni muka ni sengat sama lu. Tengok tang muka pun tahu dah mesti jahat punya ni. Tengok dalam drama awal-awal ni jahat ni berlakon jadi baik ni. Muka saya macam tu Ustaz oi. Cuba senyum. Rahim kalau senyum manis. Mahmud Jun kalau senyum manis. Pak Ma'on kalau senyum pun manis tuan-tuan. Sebab itu disuruh kita senyum. Dengan senyum itu menjadikan kepada kita orang suka dan kita pun suka pada orang. Bukankah sunnah itu senyum mula-mula tu? Tabassumuka, senyum. Yang tak boleh senyum bila? Nuh, duduk atas mimbar. Waktu saya ceramah ni saya boleh senyum, tuan-tuan yang saya hormati. Waktu atas mimbar jangan duduk senyum, tuan-tuan. jangan tuan. Tak kena tu, mimbar pergi duduk senyum seorang dah. Tuan-tuan ambil tu imam tu, pergi duduk bawah, aku ganti hang pula. Duduk atas mimbar baca khutbah tu, muka tu kena serius. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Dia tak boleh buat Allah berfirman di dalam Quran. Tak makan ubat lagi ke tu imam ni? Dia ada tuan-tuan oi. Ada benda hak boleh serius, ada benda tak payah serius. Yang kena tegak di sini. Sebab tu ada Nabi ketika baca khutbah tuan-tuan ni. Tombak ke, pedang ke, tongkat tu. Dia hentak tu. Tengok tongkat tu mesti dah. Kita sekarang kalau hentak lagu tu orang repot jabat agama. Ustaz tu mengamuk baca khutbah. Baik. Kita lihat lagi bagaimana Nabi SAW dalam perwatakan baginda tu. Yang menjadikan orang suka dengan Nabi SAW. Tuan-tuan buka dalam satu hadis sahih. Riwayat daripada Tamim Ad-Dari. Riwayat daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Sahabat Nabi yang perempuan. Lepas Nabi semayang berjamaah, Nabi naik di atas mimbar dan Nabi membacakan sebuah kisah bagaimana Tamim Ad-Dari terhempas. Bukan terhempas. Duk kena gelombang laut. Akhirnya kapalnya hanyut mendarat dekat sebuah pulau. Nabi cakap tu selepas semayang, Nabi cakap atas mimbar. Mimbar zaman Nabi ni bukan hanya diguna untuk sembahyang Jumaat macam kita. Tiap-tiap kali Nabi nak bercakap, Nabi duduk atas mimbar. Ada kuliah duduk atas mimbar. Zaman kita sekarang, mimbar ni kalau tak pakai, buh jalau. Tak bagi tu imam naik. Nah, lepas ni tuan-tuan kuliah maghrib buat di atas. Dong-dong di atas kita tengok ni. Saya tu ceramah di Sarawak, di Masjid Kuching Bandaraya tu. Ceramah atas mimbar, orang ramai sangat. Tak nampak, duduk kat tangan. Tak nampak. Tak nampak apa orang ramai. Duduk atas ni tak muat. Lah, saya duduk atas mimbar. Nampak. Bagus. Nabi naik atas mimbar ni, sekali tu Nabi senyum. Nabi senyum sambil Nabi nak cakap, aku nak habaq pada hampa satu hadis, satu cerita yang sampai kepada aku daripada laki-laki yang bernama Tamim Ad-Dari. Nabi senyum. Pasal apa Nabi senyum? Cerita hak Tamim Ad-Dari bawa ni, cerita yang kadang-kadang berbeza sedikit. Bukan banyak, sedikit saja. Kisah Tamim Ad-Dari ni dengan orang-orang Palestin naik kapal, kemudian kapal mereka ni kena badai, hanyut dekat sebuah pulau. Sampai dekat sebuah pulau, Tamim Ad-Dari kata, aku jumpa makhluk
yang tak tahu mana belakang, mana depan, mana muka, mana pungkok aku tak tahu. Pasal bulu dia tebal sangat. Tamim Ad-Dari kata, hang siapa? Makhluk ni kata, aku ni Al-Jassasah. Nama aku adalah Al-Jassasah, kata dia. Boleh tak kami tanya hang sesuatu? Aku takkan cakap pada hang dan aku pun takkan tanya pada hang. Kata makhluk ni, kalau apa nak tanya, apa pi hujung kampung tu, aqsal qaryah, kata dia. Hampa pergi dekat hujung kampung, hampa tanya dengan satu orang laki-laki, dia nak tanya hampa dan hampa boleh tanya dia. Aku tak mau cakap apa. Tamim Ad-Dari dengan 30 orang ni pun pergi cari, jumpa satu laki-laki besar, badan dia besar, kena ikat tengkok, kena ikat tangan, duduk dalam satu rumah. Dia tanya beberapa soalan. Laki-laki ni tanya dekat Tamim Ad-Dari beberapa soalan. Bagaimana dengan tasik ni? Dah kering ke belum? Dia tanya. Bagaimana dengan sebuah kebun yang bernama Al-Baisan di antara Jordan dengan Palestin? Dah berbuah belum? Dia tanya lagi, bagaimana pula dengan Nabi Muhammad? Sudah diutuskan ke belum? Tamim Ad-Dari kata, ya, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman telah diutuskan. Lalu laki-laki ni tanya, bagaimana penerimaan kamu terhadap dia? Sirak, kata dia. Jawab Tamim Ad-Dari, sirak. Apa makna sirak? Kami semua ramai-ramai ikut dia dengan segera. Sirak, kita sebut asri'. Kalau nak suruh orang cepat, asri'. Sur'ah, suruh orang cepat. Dia gunakan perkataan sirak. Kami ikut dia dengan sirak. Bila dia sebut kami semua ikut Nabi dengan segera, laki-laki ni melompat hampir dengan Tamim Ad-Dari, dengan 30 orang tadi. Tapi tangan berantai, tengkok berantai, dekat je. Tapi tak boleh pergi jauh. Mereka pakat ngundur ni, hang siapa tanya macam-macam ni? Maka dia kata, wa innahu ad-dajjal. Dan sesungguhnya dia mengaku dia adalah Dajjal. Dan dia sebut dia akan masuk ke semua tempat melainkan dua tempat, Makkah dan Madinah. At-Taibah Al-Madinah, huwa Al-Madinah. Taibah adalah Madinah. Tuan-tuan yang saya hormati, dalam hadis ni Tamim Ad-Dari kata apa? Tamim Ad-Dari ni asal daripada orang Rom, orang putih, kan? Dia bukan asal daripada Arab, dia bukan asal daripada cakap Arab. Apa nama sahabat Nabi ni daripada kalangan Quraisy, tak, dia daripada sana tu. Agama Nasrani asal dia tu. Agama Nasrani dia, minta maaf. Agama Nasrani. Tapi dia kata Nabi Muhammad ni bila dia angkat menjadi rasul, kami segera mengikut Rasulullah. Tuan-tuan bayangkan, jawapan dia, kami segera mengikut Rasulullah. Sebab apa? Adakah Nabi bercakap? Adakah Nabi tak? Salah satu sebab yang Nabi Muhammad ni segera diikuti oleh umat manusia kerana akhlak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya kata pada tuan-tuan tadi, tuan-tuan hanya perlu menjadi seorang muslim yang berakhlak. Tuan-tuan akan dapat menarik perhatian orang lain untuk mencintai Islam, jatuh cinta dengan Islam, suka pada Islam dan sebagainya. Sebab itulah Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Muhammad, liutammima makarimal akhlak. Diutuskan Nabi Muhammad ni ialah untuk menyempurnakan akhlak, kata Rasulullah. Allah Ta'ala utuskan aku ni untuk menyempurnakan akhlak. Jadi nombor satu, amalan sunnah yang membawa kepada kesejahteraan umat ini apa dia? Jawapan dia ialah akhlak. Akhlak. Bayangkan kalau akhlak anak-anak kita rosak, apa jadi tuan-tuan? Apa nak sejahteranya tuan-tuan kalau akhlak ahli jemaah masjid runtuh, tak hormat pada orang tua, tak hormat pada tok imam. Dan kita tengok dah hari ni tuan-tuan, ada orang yang bergaduh dalam masjid. Dia pukul tok imam dalam masjid. Ada yang tok imam tengah jadi imam sembahyang, dia datang angkat tok imam tu tak di luar. Tegak tok imam tu tak di luar. Bergaduh tuan-tuan oi, berebut jadi imam. Akhlak dah habis dah.
Belum masuk lagi hak duk maki dalam masjid, duk melucoh dalam masjid, mencaruk dalam masjid. Allahu Akbar. Kalau dengan Tuhan kita tak berakhlak, macam mana dengan manusia? Jadi nombor satu, apa benda yang kita nak buat tuan-tuan? Ialah berakhlak. Saya dengar ceramah satu ustaz. Tadi saya lalu orang Melayu kita, bila lalu depan orang ramai, dia suruh tunduk. Itu orang Melayu aja. Tok kita, mak kita, nak lalu tu tangan tak di bawah, tumpang lalu. Style orang kita lagu, tumpang lalu. Pak cik kita tadi terus menjerit terus, bagi laluan, ustaz nak lalu. Oi, ganah orang pak cik tu. Pergi mana tahu, nak dia hilang lah tak. Pakak selerak ke tepi kita ni. Saya kata tak payah, tak apa, saya langkah bahu pun boleh lah. Setengah orang cakap langkah bahu lah ustaz. Langkah bahu tu lah yang tak berakhlak. Main lambat, main duduk depan, duk tekan bahu orang, tekan hui. Oh, nampak tu. Hang main lambat duduk belakang. Sebab tu saya main lambat, patut saya ceramah di belakang tadi tuan. Tuan-tuan pusing belakang pula. Dah main lambat pula, main duduk depan pula dah. Macam mana kursi kat depan. Sebab tu Nabi ajak pada kita nak masuk saf tu, jangan duk tekan bahu orang. Hang lambat belakang. Orang hak main depan penuhkan bahagian depan kita. Saya dengar ceramah satu ustaz cerita tentang duk tunduk tu. Tunduk tu. Orang Melayu kita ni bila bersalam, Assalamualaikum, apa khabar, tambah orang perempuan. Bila salam tu, manga, apa khabar, manga. Lagu ni lagu apa? Lagu rock ke dandut ke? Ada lagu ni. Kita akan tunduk, Tuan Haji, apa khabar Tuan Haji? Saya dengar ceramah dia kata mana ada Nabi tunduk-tunduk. Ya kenapa perlu salam itu tunduk-tunduk? Ya Nabi enggak buat itu. Enggak ada itu. Salam ni salam saja ya. Enggak ada aku sepak tak lagi ustaz ni lagi. Enggak ada tamana yang salah. Enggak ada itu. Ya Nabi enggak buat itu tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Apa salahnya Assalamualaikum, apa khabar? Salam. Macam kita lah orang perempuan tunduk dua-dua belah. Hak laki-laki kita ni sebelah, hak perempuan dua belah. Apa khabar makcik? Cium tangan lagi. Enggak ada itu. Astagfirullahalazim. Yang tu hang kata bid'ah hak tu Assalamualaikum. Yang tu Nabi dah buat. Ni hak letak di sini ni. Pasal apa tak cakap pula? Enggak ada itu. Tak bercakap pula? Enggak ada. Mengada-ngada kamu ni. Iya hak Nabi hak terang-terang tak ada macam ni, hang buat kempen pula. Ya bersalam ni Nabi suruh. La ilaha illallah, pelik-pelik dunia ni. Baik tuan-tuan yang saya hormat, tu nama dia akhlak, hormat orang tua. Macam mana kau nak hormat orang tua terpulang pada engkau selagi mana tidak ada dalil yang mengatakan haram cara menghormati orang yang lebih tua daripada awak. Allahu Akbar tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi nombor satu, jom kita didik anak kita supaya jadi orang berakhlak. Sebab sekarang Tok Guru yang paling besar sekali mendidik anak-anak kita, akhlak anak-anak kita, media sosial. Apa yang media sosial kata, semua anak-anak kita ikut. Pisang. Aku pisang lah. Mak dia dengar. Nak makan pisang ke apa? Mak ni pisang lah. Dia kata kita pula pisang. Sebab tiap-tiap hari budak-budak kita hari ni cakap pisang. Sebab yang tu yang dia tengok berulang kali. Bila dia tengok berulang kali, yang itulah yang dia tiru. Begitu sulit lupakan Rehan, kerana Rehan baik. Sudah tuan-tuan. Pakat duk semua jadi Rehan belakang ni. Saya lah Rehan tu. Ambil hang lah perempuan ni. Aku bukan Rehan. Pasal duk ulang tayang. Bila kita duk menung, dia main tanya kita, awak down ke? Kowe tak down. Awak down seorang-seorang. Kowe ada pekerjaan.
Sudah tuan-tuan. Bayangkan kalau akhlak ni yang baik-baik ni 24 jam kita tengok dalam TikTok, dalam Facebook, habis baik budak-budak ni. Ni yang mereka duk tengok, budak-budak dengan kita pun tua pun tengok sekali. Duk pakai seksi-seksi, duk tergelek punggung. Allah, kita baru balik sembahyang maghrib. Astaghfirullahalazim. Masuk apa pula lah budak-budak ni, apalah. Hei, nak darah sekarang ni. Masa tu isteri sebelah kita. Astaghfirullahalazim. Hei, cepat. Isteri pergi dapur masak nasi, cari balik. Tak mana. Ni bukan orang sini lah, ni di Afrika dia tak ni. Orang sini dia tak cari, dia bakar terus handphone tu. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, jadi kita nak buat macam mana pembentukan akhlak. Rasulullah ajar pada kita, Al-Quran ajar pada kita. Akhlak dalam masjid, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Bila kamu berada dalam masjid, pakailah perhiasan yang cantik-cantik. Masjid kita pun buat cantik-cantik. Alhamdulillah, masjid tuan-tuan sekarang ni cantik. Tandas tu pun cantik dah. Ruang belakang tu pun cantik dah. Kalau orang disuruh cantik, maknanya masjid pun kena cantik. Kalau orang cantik, masjid tak cantik pun tak kena juga. Sekarang alhamdulillah tuan-tuan, kipas biji pun cukup. Alhamdulillah. Sedap lah. Kena kipas besar lagu ni. Dia baru nombor 1. Kena out nombor 5. Entah. Jubah tu pengurusi benda atas. Alhamdulillah. Sebab kadang-kadang kita tak buat yang cantik pada masjid. Tambah untuk orang perempuan, kadang-kadang kipas pun tak ada. Ada hari tu kipas atas tu, tapi jenis nazak, jenis sakaratul maut. Bila buka switch dia tu on saja, nak bunyala pusing tu bunyi tu. Allah, makcik di bawah ni Allahu Akbar, la ilaha illallah, duk ngucap siap-siap dah. Tapi kita hari ni kemah lah entah. Akhlak lah tu baik. Yang kedua, dia tengok apa? Dia tengok ucapan. Akhlak ni datang daripada apa? Tadi saya sebut rupa, tadi saya sebut paras, tadi saya sebut penampilan. Yang kedua, akhlak tu apa? Cara bercakap. Apa yang kita cakap? Abdullah bin Salam ni masuk Islam sebab tengok apa bentuk dan cara Nabi bercakap. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan buka dalam kitab Bahrul Madhi, jilid 1, jilid 2, bab semayang Jumaat. Tuan-tuan buka, kenapa bila baca khutbah disunatkan pegang tongkat? Ceramah tak ada pegang tongkat, kenapa? Ada tuan-tuan tengok ustaz pegang tongkat waktu ceramah? Tak ada tuan-tuan. Tapi khutbah dia pegang. Salah pegang, orang komplain tu, ustaz kiri. Oi, belah kanan pun boleh, tapi kiri boleh. Ni tak, aku nak pegang belah kanan apa masalah? Gaduh belah atas bawah tak ni. Tak salah lah, tapi sunat belah kiri. Tak, kalau aku nak pegang lagu ni masalah faham. Lah ustaz tu ambil tongkat tak atas bau, baca lagu tu. Anak kata apa kat aku? Tuan-tuan, kalau ada ustaz macam tu buang, tuan, tak berakhlak, gaduh atas mimbar, jadah apa? Kadang-kadang terlupa baca khutbah, tak pegang tongkat. Alhamdulillah, masih duk pegang kertas. Alhamdulillahil qail, buka. Orang di bawah buat syarat. Nak cakap tak boleh, takut rosak Jumaat. Tak pegang pun sah makcik oi. Tapi afdal pegang. Kenapa dipegang? Supaya menjaga tingkah laku. Tangan. Sebab bila pegang sebelah lagi pegang tag dah apa benda kan, dia tak macam ni. Sebab saya tengok ada orang hari ni baca khutbah, kita hendaklah. Hang ni pidato ke apa? Khutbah lain, pidato lain, baca talqin lain. Jangan duk bawa tongkat pergi kubur. Kita jaga-jaga tuan-tuan. Bangkit balik mayat tu, hoi.
Ada cara dia. Nak bergerak tangan kiri kanan lagu ni, mai kuliah maghrib, mai ceramah perdana. Balunglah tangan hang macam mana pun. Tapi bila baca khutbah tertib. Sebab tu disuruh pegang tongkat, disuruh pegang lembing, tombak, kayu dan sebagainya supaya menjaga akhlak. Baik, balik tentang perkataan tadi ni. Kadang-kadang tuan-tuan bila sebut tentang akhlak kita ni, bila bercakap, jangan mulakan daripada perkataan tak. Makcik Leha, kita duduk sapu sampah depan rumah. Kak nak lalu jalan kaki balik pada kedai. Nak tak singgah ke? Nampak tak? Nak tak singgah ke? Maknanya dia tak panggil singgah. Jangan Kak nak tu menolong masuk, tak apa boleh ke menolong. Sudah aku nak sapu sampah ni. Dan jangan kita terima kalau orang mulakan dengan perkataan tak. Tak singgah dulu ke, tak makan dulu ke, tak mai dulu ke. Bila masa kita kata kita tak mau singgah? Kita lalu rumah dia, tak singgah dulu ke? Bila masa aku cakap aku tak mau singgah? Kalau akak nak panggil dia mai, nak mai lah dulu, amboi, balik rumah angkat lelaki mah. Macam tu. Yang nak ni pula bodoh pula, tak singgah ke nak? Mau masuk terus. Perkataan tak tu maknanya tak payah. Hang tak makan ke? Bila masa aku kata tak makan? Kalau nak jemput orang makan, silakan makan. Kalau nak panggil orang datang, panggil dia. Panggil dia. Mat, marilah. Itu cara dia, tuan-tuan. Cara bercakap tu. Kalau bahasa kita panggil apa? Mai. Kalau bahasa Perak, moh. Moh lah kita. Maknanya jom lah kita. Jemputlah. Kalau bahasa orang Kuala Lumpur, jemputlah singgah. Kalau bahasa Hindustan, ayega. Ayek. Tu bahasa. Kita bagi air kat dia. Dak air tu kena mai. Dia tak faham bahasa Hindustan, bagi air sama Allah tu kat dia pula. Dia sebutan dia ayek. Nak sambung lagi, ayega. Nak buat lagu pula, ayega. Anevala. Aega. Lagu tu lagu nak panggil orang. Deepak berkese parvan chal rahi hai, koi nahi chalata. Nak sambung lagi? Itu lagi 6 tahun tuan. Kita sambung lagi. Cara percakapan itu. Sebab tu kalau kita nak berceramah ni pun tuan-tuan, berceramahlah dengan bahasa yang hikmah. Allah Ta'ala sebut, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa makna hikmah? Bijaksana. Bukan hikmah ni bahasa lemah lembut. Ada orang faham hikmah ni lemah lembut. Dah. Bijak. Cara nak bercakap kena bijak. Cara nak tarik hati orang kena bijak. Cara nak tackle kena bijak. Ni ceramah kita ni. Hak duduk berdiri punya ramai. Tu hak duduk di atas. Anak-anak kita. Tu makcik duduk di atas. Duduk ngendak kat lubang. Hak belakang tak boleh ngendak, dia duduk belakang. Turun bawah pula, penuh pula dah. Naik atas balik. Lalas duduk berdiri, duduk tengok orang kita. Tuan-tuan bayangkan macam mana nak cakap ni. Tu hak balik dinding ni, makcik-makcik hak balik dinding duduk atas tangga nak turun. Suami tak mai, duduk jaga anak. Suami tanya dia, Ustaz Kazim mai? Mai. Ada? Nampak tak? Nampak empat segi apa weh. Muka dia hak segi. Rupa dia tengok hak putih belakang tu, empat segi. Dia tak nampak apa dah. Tuan-tuan, bukan semua orang boleh selesa. Ni tuan-tuan hak duduk depan saya ni, tuan-tuan ingat selesa. Ni kena gaut pakcik kita. Nak bangkit kurang jam pula. Tak bangkit dia ni bila nak habis tu? 8.30 ni. Tak reti nak habis orang tu ni. Sebab tu kalau saya tak reti dan saya tak bijak menyampaikan ceramah, tak mai dah tuan-tuan. Bukan maknanya ceramah hikmah tu kena slow-slow.
Islam. Islam mengajar kita bagaimana mencintai sesama umat Islam. Nak masuk hak tu punya lama, dia kata apa lah. Itu belum masuk balik, dia bercakap, dia tanya kita. Ya tak? Kan? Islam tak boleh. Islam tak bagi tu kan? Kan? Kita wah. Betul tak makcik? Betul tak? Tengok makcik tu jawab, salah. Sudah tuan-tuan. Ada jenis bertanya, dia suka tanya kita balik. Betul tak? Kan? Kan? Ada yang penghujung dia ya. Ya. Maka demikian itu apabila seseorang ya 464 kali kita duk kira dengan sempua. Ya saja. Lalas orang panggil dia ustaz ya. Tu bukan hikmah nama dia. Hikmah ni maknanya bijak. Kita kena tahu bila masanya orang dah tak boleh terima ceramah. Macam budak-budak ni kan. Mereka akan dengar ceramah tu 12 minit, 15 minit pertama dia. Masuk yang ke-20, hang tengok aku tengok hang. Terus lari naik atas. Tu dia jadi dia tu nampak tu. Tu dia jadi dia. Kalau saya jenis kita hendak lagi depa tuan-tuan, mak depa balik depa pun tak tahu. Hikmah ni maknanya bijaksana. Dengan budak nak cakap lagu mana, dengan orang tua nak cakap lagu mana, kalau tempat panas nak cakap lagu mana, kalau tempat sejuk nak cakap lagu mana, kalau dengan orang yang universiti nak cakap lagu mana. Besok saya nak cakap dengan budak universiti, saya tak boleh cakap macam ni dengan tuan-tuan. Besok saya ada ceramah di universiti, saya tak boleh cakap macam ni. Mereka semua intelek lega ni, dengan dekan lah apa bala semua, takkan saya nak guna bahasa ni. Yang tu kena buka perbandingan. Kalau kita melihat kepada penulisan Syed Naqib dalam buku dia yang bertajuk yang tu budak universiti. Tetapi pendapat Imam Syafi'i sebenarnya juga dibantah oleh Imam Hambali ya. Imam Hambali mengatakan bahawa tetapi Imam Hambali pendapatnya itu itu universiti dibantah. Pendapat dibantah oleh, tetapi pendapatnya juga diterima. Ia diterima. Itu universiti punya style. Tapi kalau dibawa di sini tuan-tuan, kalau mengikut mazhab Syafi'i, tetapi pendapat Syafi'i itu dibantah. Agak-agak tuan-tuan jadi macam mana? Keluar turun tangga tu muntah, aku pening kata. Mula-mula aku nak faham dah. Dia cerita hal aku pening. Sebab tu ada benda yang boleh bercakap dalam kuliah, ada benda yang kena cakap santai. Tapi setengah orang dia tak faham tentang hikmah tadi. Sebab tu kalau tuan-tuan ajak saya ceramah tengah padang, luar daripada masjid, lain tuan-tuan, saya penuh dengan menyanyi. Tapi setengah orang tak, dalam masjid pun dia menyanyi, hak dua pun nyanyi. Hang tak reti ke dalam masjid ni, mana boleh hang menyanyi tak suka aku suka hati hang? Sebab tu kalau kita ni memahami tentang hikmah, bagaimana yang dikatakan sunnah di dalam bercakap, Masya Allah. Allah Ta'ala sebut benda ni kepada kita lah suami. Allah sebut di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 19, ayat 20, ayat 21. Balik buka surah An-Nisa. Akak-akak janganlah kata orang lelaki-lelaki ni untunglah Nabi dia lelaki. Jadi hak lelaki-lelaki ni masuk belah depa lah, depa jantan, Nabi pun lelaki. Kita lah orang perempuan duk kena je. Kak pergi buka Quran kak. Ada satu surah nama dia An-Nisa. Dalam Quran tak ada pula surah lelaki, yang ada surah perempuan. Mulianya orang perempuan. Balik buka surah An-Nisa ayat 19, ayat 20, ayat 21. Bagaimana Allah pesan pada kita suami-suami, bapa-bapa melayan isteri. Allah kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu mencampuri isteri kamu, melayan isteri kamu dengan cara yang baik, berakhlak. Allah Ta'ala kata kalau kamu tak suka isteri kamu pada satu benda,
Kamu tengoklah kebanyakan isteri kamu yang kebaikan lagi banyak daripada keburukan isteri kamu. Jangan duk nampak buruk tu. Punya Allah jaga perempuan, tuan-tuan. Disuruhnya kita jantan ni, bila dapat isteri, layan elok-elok, akhlak elok-elok. Dia bukan boleh panggil, "Hoi, cepat oi." Dia duduk atas motor pakai serban, pakai jubah. Isteri kata, "Sat." Keluar tak ada dah motor. Mana pok hang? Pok pi dah hang. Loh, tak ada nak kata apa. Nak main dengar ceramah. Suami gamuk tinggal isteri. Sial sungguhlah. Dah tu lambat. Satlah orang perempuan bukan macam kita. Kita ni spender pun tak pakai. Pergi masjid tak pakai spender lah. Tu hak melekat celah punggung. Jenis spender tak pakai. Isteri kita nak buat telekung lah, ni lah, apa semua benda nak bersabak lah, sat. Isteri duk teriak main. Jalan kaki tu. Jalan kaki turun main. Elok ustaz bagi salam balik. Allah lagi teriak lagi sekali pula. Sejam jalan kaki tu tengok sampai tu imam habis dah, tu ustaz balik lah. 2 kali teriak. Jangan. Allah pesan pada kita, tolong berakhlak dengan isteri. Abang-abang, kalau nak kentut, carilah tempat lain. Isteri duk masak di dapur, usaha lari. Ingat nak apa? Saja nak kentut. Lepas kentut, lari balik. Jahatnya perangai. Dia suruh kita bagi nafkah. Dalam ayat tu Allah Ta'ala kata, suami kalau dah bagi pada isteri, jangan ambil balik. Allah pesan tu. Bila dah bagi pada isteri, bak, jangan duk bak lah. Tu rantai hang pakai tu bak balik. Abang, hari tu kata hadiah hari jadi cek, hari jadi tak jadi bak. Tak boleh. Kereta hang tu guna balik. Loh, kata bagi kat cek, aku nak bagi hak muda. Hang tak payah. Hang kat jalan mana pun. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh dah bagi pada isteri minta balik. Tu nama dia tak ada akhlak. Hak tu rezeki dia. Yang tu tanggungjawab kita. Yang tu nafkah kita pada dia. Itu isteri punya. Jangan duk minta balik. Kadang-kadang minta balik tu sebab nikah lagi seorang. Tak muda duk minta. Abang, cik nak rumah tu. Cik nak rumah. Abang pilih. Nak rumah kan nak cek? Kalau nak cek, bagi rumah tu kat cek. Tak boleh lah Kak Long hang duduk situ. Kak Long maklum nak tu. Suruh dia pindah rumah lain. Abang-abang ni sayang hak baru ni. Model TikTok. Halau makcik nombor 1 ni pergi sewa rumah ujung. Pindah anak ni, madu nak hak baru nak duduk sini. Tak boleh bang. Jahat perbuatan tu. Nabi Allah kata dah bagi pada isteri, jangan ambil balik melainkan bila isteri tadi nusyus. Bi fahishatin mubayyinah. Bila dia buat dosa keji, buat benda curang, boleh kamu ambil balik. Tapi kalau isteri tak curang, isteri baik, jangan ambil balik apa yang kita dah bagi pada isteri kita. Masya Allah tuan-tuan, dia suruh kita ni jadi berakhlak. Kadang-kadang kita lupa, kita abai akhlak kita dengan isteri kita. Cara bercakap tu dengan kasar. Dan akak-akak pun akhlak lah dengan suami. Kadang-kadang tak berakhlak langsung. Saya tengok akak-akak ni lah, daripada petang 6.30 sampai dah bertelekung daripada rumah. Naik motor tu, kalau malam ni balik duk telekung lagi, Pontianak terbang. Kita ingat hantu. Allah daripada 6.30, 7.30, 8.30, 9.30 bertelekung. Balik rumah lapak nasi. Ingat ada jamuan kat masjid? Tak ada. Maaf nak cerita lah masjid lain ni. Masjid ni tak apa, insya-Allah. Dah lah selalu ceramah perdana ada nasi apa pun tak ada lah. InsyaAllah ada kot. Lagi-lagi sampai lah tuan-tuan.
Balik-balik lapak tak ada, buka telekung makan nasi terus lapak. 5 jam pakai telekung setiap hari. Allah, semayang taubat, semayang witir, baca Quran. Hebatnya Kak Nap. Ya Allah, Kak Leha, sehari 1000 berzikir. Cincin ni tak pakai dah isteri kita ni. Cincin ni tak pakai dah, emas tak pakai dah. La cincin tasbih. Pi market cincin tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kau tak pakai cincin emas dah, tak mau dunia. Ni akhirat, subhanallah, subhanallah. RM2 je pun akhirat, subhanallah, subhanallah. Punya banyak zikir. Satu hari dia kata, abang oi, malam ni jom teman bawa cek pi pasar malam tak? Nak beli barang tak nu? Bawang habis, bawang putih semua habis dah. Suami dia kata, abang tak dapat teman. Abang ada hai masjid malam ni ada ceramah hampir dengan Leman, anak sulung. Abang tu memang kan jaga saya pun. Selama ni ada abang jaga saya tak? Tak ada kan? Abang tu memang selama ni tak nak jaga saya pun. Yang kau pakai sejam 5 hari, telekung 5 jam ni sehari, tak ada faedah apa kau. Duk berzikir cincin subhanallah, subhanallah, subhanallah tu beribu sehari tu. Dengan sebab akak kata, abang ni selama ni tak pernah jaga saya apa pun. Batal segala pahala semayang akak. Letih ya tuan-tuan. Kalau nak kata pada suami, kata spesifik. Ni mai batu mau kena cakap yang tu. Abang ni kalau cek ajak pergi pasar malam, tak pernah bawa cek. Yang tu tak apa. Jangan pergi balas semua. Abang ni memang selama ni tak nak peduli saya pun, tak nak jaga saya pun. Habis tu dulu pinggahan 24, lah pinggahan 42, aku tak jaga weh. Mula menikah 24 macam kerengga. Lah ni 42 macam tundra. Hang kata aku tak bagi makan. Jaga-jaga akak. Dengan sebab akak belasak dia semua, selama ni memang abang tak peduli pada saya, Nabi kata batal pahala amalan. Malaikat minta maaf balik pada dia. Sikit punya perkataan tuan-tuan. Sebab tu jangan main-main. Suami pun kena jaga akhlak dia, isteri pun kena jaga akhlak dia. Selamat. Akak tak payah menjerit dengan suami. Cakap dengan bahasa pelannya. Abang ni ajak pergi pasar malam, tak pernah bawa. Dah. Dia tak tahu di sana tu bagla ramai. Tak, kita bawa bawang kiri kanan. Depa pun bawa bawang tak. Duk beretuh dengan depa, abang tak tahu. Yalah, abang bawa lah. Jom menjaga. Yes. Bukannya susah nak teka suami ni. Buat muka sebek, teriak sikit, selesai masalah. Ni duk mengerah dengan duk cekak pinggang ni. Ramping balik pinggang 24. Asyik cekak tu. La ilaha illallah. Baik. Yang ketiga, akhlak dalam bentuk perbuatan. Tadi pada wajahnya, pada penampilannya. Kemudian akhlak dalam bentuk percakapannya. Ni akhlak dalam bentuk perbuatan. Nabi naik unta, Nabi turun unta pun merupakan akhlak. Cara bawa kereta, cara naik motor, cara bawa motor. Adik-adik Nabi tak wili unta. Angkat kaki depan, dia tak buat macam tu. Kita ni rapat. Dia hukum fizik. Kita tanya pasal apa? Terbang macam Superman naik motor dia. Kalau ikut fizik, kelajuan dia akan meningkat 10 perpuluhan kuasa. Dia belajar fizik pula dah tuan-tuan. Dia tak tahu bila hang buat lagu tu, fizik hang untuk menuju kematian lagi cepat daripada naik motor biasa. Peratus kematian tu lagi cepat. Dia tak belajar hak tu pula. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Jom, ifsya'us salam, sebarkan salam. Ni dia sunnah dia. Bayangkan kalau sunnah kita bagi salam seronoknya. Saya tadi dah lapar tuan-tuan, tak sempat nak makan hari ni. Hari ni tetamu saya saja dekat 20 orang. Daripada pagi sampai ke petang, sampai pukul 3. Tetamu datang lagi. Alhamdulillah, ampunkan dosa, naikkan darjat saya.
macam-macam. Ada YB datang, ada imam besar datang, ada bomo datang. Bomo pun datang. Dia rasa down. Saya guna perkataan tu, awak down ke? Down lah awak seorang-seorang. Dia jadi bomo perubatan. Orang hentam dia dalam Facebook. Orang tibai dia macam-macam, tuan-tuan. Dia kata dah 4 hari dia tak boleh tidur sebab duk baca apa yang orang kata. Dia sedih, ustaz. Saya sedih, ustaz. Saya tak boleh, ustaz. Terus dah duk sedih. Terus dah sedih. Tu macam mana nak buat, ustaz? Terus dah baca Facebook. Terus dah baca TikTok. Terus dah baca Facebook. Terus dah baca Instagram, Twitter. Terus dah baca. Hang tenang, baca Quran. Kita hari ni serabut perut pergi baca komen. Weh bodoh. Oh, bodoh. Memang kena lah. Dia sebut bodoh. Semua sebut, ustaz. Saya tak boleh, ustaz. Saya tak pernah orang kata saya bodoh, ustaz. Mereka kata bodoh. Terus saya dulu, saya tak boleh tidur. Jadi bila saya tak boleh tidur malam-malam, saya konon-kononnya nak buat benda yang bermanfaat lah. Saya buka satu Facebook, nama dia Anda Bertanya, Ustaz Kazim Jawab. Facebook saya tu. Satu malam soalan dia 2,000 orang. 2,000 soalan. Memang tak tidur sampai ke subuh pula dah. Yang tukang jawab saya. Yang tukang soal 2,000 soalan. Saya baca. Panjang berjela soalan dia. Apa pendapat Ustaz? Haram. Apa pendapat Ustaz dalam bab ini? Harus. Dia marah saya balik. Saya punya banyak soalan. Type macam-macam. Ustaz jawab harus saja. Habis tu nak jawab apa lagi? Ingat aku punya hang. Tak ada kerja apa. Lu ada 1988 lagi soalan ni. Saya jawab haram harus. Haram harus. Lah saya pun kena maki. Orang tanya satu soalan, jawablah panjang sikit. Barulah saya puas hati. Dalam Islam 5 haram, makruh, harus, sunat, wajib. Ustaz, apakah hukumnya seorang suami melakukan sedemikian terhadap isterinya? Haram. Dia punya suami, kami bernikah pada tahun 1997 dan kami telah dikurnia. Dia cerita dah mana saya? Aku suka hang lah hang nikah zaman Tok Kaduk ke apa ke, saya peduli apa. Saya tanya dia soalan dia, hang nak buat apa, masalah apa? Tak. Saya boleh terima yang suami saya macam itu, tapi saya merasa, ya Allah, apakah hukum suami saya melakukan sedemikian terhadap saya, Ustaz? Haram, saya jawab. Dia balas balik, punyalah panjang luahan hati saya. Ustaz jawab pendek je. Lama-lama saya tutup Facebook tu, tuan-tuan. Kalau aku jawab yang ni semua aku layan ni, mampu aku ni. Putih wayo. Yang kita nak layan bab siapa, kita tak mampu lah. Saya kata dekat dia, abang, saya dulu habis ceramah, habis kuliah maghrib, orang tunggu di luar pintu masjid. Ustaz, boleh datang ke rumah tak? Tolong tengok mak saya, tolong tengok pak saya, tolong tengok ayah saya, tengok adik saya. Orang beratok mai ke rumah, minta tolong ubat. Pak saya masa tu saya ngubat orang. Salah satunya di Matang Jangguih, ada sekali dia bawa saya suruh tengok adik perempuan dia. Ustaz, boleh tolong tengok adik saya tak? Saya pergi rumah dia, masuk dalam rumah. Saya tengok adik dia. Bila nak mula, Ustaz? Mula apa? Dah nak berubat. Dah kata suruh tengok, saya tengok. Saya ikut arahannya. Boleh tengok tak? Saya tengok. Dia tanya bila nak start. Apa? Tak suruh ubat pun. Macam hari tu saya keluar pergi kedai naik motor. Bila naik motor, kereta kono rumah saya tu, kereta berhenti. Assalamualaikum. Salam. Rumah Ustaz Kazim tak mana? Tu. Saya pun pergi kedai. Patah balik dia dah. Bukan tadi yang kami tanya tadi, ni Ustaz Kazim ke? Dia. Lah awak Ustaz tak kata Ustaz. Dah abang tanya rumah. Ni dia. Kalau saya kata rumah Ustaz Kazim mana? Saya Ustaz Kazim. Tu soalan tak betul jawapan tu. Tak lulus SPM. Abang tanya rumah Ustaz Kazim mana? Tu. Saya tunjuk kalau abang kata Ustaz Kazim mana? Ni. Baru betul tak.
Kadang-kadang kita jarang jawab tu tak betul. Ayah hang kat mana? On the way. Tuan-tuan cuba tengok dalam peta, ada on the way. Kampung on the way tak ada. Taman on the way tak ada. On my way lagi tak ada. On the way tak ada. Jalan on the way tak ada. Lembah on the way tak ada. Rumah pangsa on the way tak ada. Apartment on the way tak ada. Tapi berapa ramai yang jawab? Hang kat mana? On the way. Tu bukan jawapan. Hang kat mana? Aku ada simpang nombor 3 pada rumah hang. Apa betul? Hang kat mana? Aku dekat lorong 8 sekarang ni. Hang kat mana? Aku depan Lotus sekarang ni. Hang kat mana? Aku depan Pen Mutiara sekarang ni. Itu baru nama jawapan. Baru kita tahu dia dekat Pen Mutiara. Hang kat mana? On the way. Depan pintu pagar dia on the way. Bila nak sampai? On the way, on the way, on the way. Itu bukan jawapan, tuan-tuan. Saya kalau siapa yang cakap kat mana ni? On the way. Hang SPM dapat apa bahasa Melayu? Bodoh orang jawab ni. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita sebut tentang Nabi Muhammad punya ajaran dia, apa dia? Sebarkan salam. Saya pergi restoran tadi, saya lapak tuan, lambat mai ni. Masuk restoran tu, Assalamualaikum. Kawan tu duduk isap okok di luar restoran. Gila, rambut tak pakai apa, pakai apa nama bunga botak dia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dah kawan dah. Terus jadi ramah. Mana Ustaz? Tu masjid ujung tu. Mai makan. Sila Ustaz. Dengan serius duduk isap okok dia, saya pergi tengok. Assalamualaikum. Salam. Mana Ustaz? Masjid. Mai makan. Tak apa. Sila. Jadi kawan dah. Masuk tu pula ada anak dara pula. Lagi bagi salam. Assalamualaikum. Lain sikit tuan-tuan. Cara bagi salam pada orang jantan. Macam kita. Assalamualaikum. Tu. Main anak dara. Assalamualaikum. Tu lain sikit. Benda faham tak faham. Saat lagi masuk tengok ada suami isteri keluar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia dulu pula. Kalah dah aku. Patut aku dulu bagi salam kat dia. Dia pula menang. Assalamualaikum Ustaz. Allah. Tak dan nak bagi, dia dulu bagi entah. Elok dah masuk kedai, tengok ada 3-4 orang lelaki bagus punya duduk nyimbang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk tengok cashier pula. Assalamualaikum Ustaz. Allah, salah saya pula menang kat dia. Itulah kerja tuan-tuan. Kalau boleh duk aci lawan, nombor 1 nak bagi salam. Itu perangai Nabi tuan-tuan. Dan Nabi sentiasa menang. Dia adalah orang yang pertama bagi salam pada orang. Sayyidina Ali tak pernah menang dengan Nabi tuan. Kita kalau lawan bagi salam pom-pom, kita kalah. Abang tak salam dengan dia? Malah. Abang tak bagi salam dengan dia? Malah. Abang tak tegur dia? Tak payah. Nampak tak kita sekarang ni? Tak tengok tak. Pasal apa? Bendera lain-lain. Abang tak salam dengan dia? Tak payah, dia belah sana. Ayah bawa ni. Dulu dah rapat dah pecah pula. Kacau pula ni. Ni kata nak rapat balik. Kacau semua pula. Pasal atas nak rapat, nak pecah, nak rapat, nak pecah. Kita ada kampung tak salam. Siapa? Bukan kerja kita tuan-tuan. Orang politik kalau tuan-tuan ikut pening kepala kita. Pasal mereka kita nak berpecah belah, pasal mereka kita tak bersatu hati, pasal mereka kita tak bagi salam, kita ni jadi apa? Yang nak bagi syurga tu Allah, yang nak bagi syafaat tu Nabi. Ikut Allah, ikut Nabi, selesai masalah. Hari ni politik sejak daripada merdeka sampai sekarang tuan-tuan. Jangan bagi salam belah mereka. Tu tak boleh pakai tu belah mereka. Tu pekat belah mereka tu. Tak tengok tu karat belah mereka. Tapi bila main nak mengundi, pangkahlah saya. Apa cerita ni? Kalau dah nak pakai undi kami, baiklah dengan kami 24 jam. Walaupun kami ni pangkah siapa pun. Mana nak takut kami pangkah hang pula. Ini dia aja. Jangan salam. Jangan bagi salam. Jangan salam. Dan dia hanya bagi salam dengan geng dia. Ini dipanggil sebagai budaya kegengan. Adik-beradik budaya kebangangan tuan-tuan. Bila dah habis minum tadi, pembantu saya pun ambil duit pergi bayar. Cashier dia kata ada orang bayar lah. Lah, siapa pula? Tak tahu mana duk 3 orang depan nak bayar. Dia pergi salam ke ustaz. Allah.
PA saya masuk ustaz, dia pun bayar saya. Allah, kalau aku tahu dia aku minta tom yam. Kita kena air buah tadi ni. Kalau tahu dia minta siakap kayangan. Allah, dengan sebab salam dapat orang bagi kita belanja. Cubalah saya masuk menonong ya. Buat bodoh je masuk. Tengok pun tak, senyum pun tak, bagi salam pun tak, makan ngak tak. Tak ada siapa nak belanja saya. Dengan sebab kita senyum, dengan sebab kita bagi salam, orang jatuh hati, orang lembut hati. Bagilah salam elok-elok, Assalamualaikum. Nabi kata ni, sebarkan salam. Sampai Nabi sebut, di akhir zaman, orang akan bagi salam hanya pada yang dia kenal. Dan yang dia tak kenal, dia takkan bagi salam. Adakah zaman itu sudah sampai pada kita? Hanya bagi salam pada orang yang kita kenal, kawan kita, adik-beradik kita. Hak lain kita tak bagi salam. Jom tuan-tuan, ifsya'us salam, sebarkanlah salam antara kita. Sebar salam, tambah dengan anak-anak kita. 4 orang, 5 orang anak muda ni, tuan-tuan ingat senang. Ni 5 ni, 1, 2, 3, 4, 5. Macam buat belakang 6. Daripada pukul 7.30 dah pukul 9 duk dengar ceramah. Tuan-tuan kena tengok budak-budak ni. Pelik tuan-tuan. Saya bukannya Harry Maguire. Kalau Harry Maguire tu boleh tahan lah. Saya bukan Bruno Fernandes. Ustaz janganlah sebut Harry Maguire, Ustaz. Rasa macam apa tu. Dia punya pasal duk gol pedang, Ustaz. Saya bukan Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi ke, Speed ke apa benda. Tapi kalau mereka boleh duduk dalam masjid, dengar ceramah ustaz, maknanya ada satu benda yang mereka suka. Mungkin ustaz tu jumpa mereka bagi salam je. Yang tu pun benci. Dia tak suka buat balik tu. Baru duduk kata kat dia. Mungkin pasal ustaz tu bersalam dengan mereka ke, ustaz tu layan mereka ke, budak ni jatuh hati. Tuan-tuan tahu tak? Bila saya ni main TikTok, orang kata dunia dah sampai akhir zaman. Ustaz-ustaz dah berTikTok. Orang kutuk saya. Saya kata saya tak tahu TikTok nak apa. Saya tak tahu. Yang saya tahu Facebook. Anak saya kata, ayah, Facebook tu untuk orang tua. Elok, ayah pun orang tua lah. Tak, maksud saya orang tua-tua, opah-opah. Tok-tok yang tengok Facebook sekarang orang dah beralih ke TikTok, ayah. Ya, betul. Betul ayah. Tak percaya cuba ayah buat. Betul tuan-tuan. Sekali buat TikTok siaran live, berapa ribu orang tengok. Total view saja juta. Loh, subhanallah, ramainya orang. Orang Perak kalau benda yang besar, benda hebat, dia sebut bapa. Bapa. Ramainya. Subhanallah. Bapa. Itu bahasa orang Perak betul. Jarang sebut mak. Mak. Ramai jarang. Tak tahu belah Penang ni bapa apa tak tahu. Belah Perak belah saya ni bapa. Ramai gila. Itu bahasa orang Perak. Punya ramai yang tengok TikTok, hak Facebook ni ke nak naik 1,000 pun susah. Nak pi 10,000 macam dulu pun susah. TikTok je naik. Sat saya pakai topi, sat saya ada misai, sat saya pakai bunga ros. Menatang apa pula hampa pun gambar aku pakai topi ni berjadah apa? Saya tanya kat anak saya, ni menatang apa? Ni tu pun topi ni. Ada kata depa bagi hadiah Ustaz. Oh, hadiah tak apa. Topi berjari saya kata. Tuan-tuan, bila jaya duk berkawan dengan TikTok ni, punya ramai stopper datang. Inilah stopper. Ni semua TikTok belakang ni. Kalaulah kita berkawan dengan mereka, kita sebarkan salam kepada mereka melalui laman mereka, berduyun-duyun akan datang. Sebab tu pihak masjid, pihak Tok Imam, kena dah. Dengan Tok Imam pun TikTok. Yang tak bolehnya Tok Imam pakai sepeda, pergi Batu Ferenggi, duduk TikTok situ. Yang tu tak boleh lah.
Nah, tuan-tuan, kalau ada Tok Imam tu, pergi rendam dah. Jangan balik dah, duduk sini tu. Maksud saya, kita sampaikan salam kita. Kalau saya sampaikan salam dengan dia seorang, Assalamualaikum, seorang dia ya. Bayangkan kalau saya sampaikan salam saya dalam Facebook. Facebook saya tak banyak tuan-tuan, 2 juta ya. Follower 2 juta ya, followers dia tak ramai pun. Bayangkan kalau saya sebarkan salam dalam Facebook saya. Saya punya TikTok tak banyak pun, 1 juta lebih ya. Yang follow, yang like-nya 15 juta ya. Bayangkan tuan-tuan, saya buat video, Assalamualaikum, jom kita datang belajar, jom kita baca Quran. Assalamualaikum. Bayangkan tuan-tuan, sebaran salam yang sangat luas dalam media kita. Lebih kuat daripada salam seorang-seorang. Assalamualaikum. Habis kuat tuan-tuan, dia belanja saya makan pressurin dia. Hak tadi ni minum temikai. Tapi kalau kita sebarkan salam dalam bentuk yang luas, masjid sebarkan salam dalam bentuk yang luas, satu karya akan datang. Berapa banyak masjid yang bersikap tak mesra alam. Dia tengok anak-anak macam ni datang naik motor 4-5 orang, duk rem kat tu. Panjang tengkuk Tok Siah. Orangnya ramai budak-budak ni. Imam, ramai budak-budak malam ni tengok tabung kut berjalan. Sudah tuan-tuan. Dia kata tabung berjalan, dengar kat budak tu tak main dah. Kena ubah tuan-tuan. Assalamualaikum. Mailah pisang banyak. Tok Imam ajak budak-budak. Assalamualaikum. Mailah pisang banyak ni. Lama-lama dia kawan dengan Tok Imam. Dia mesra dengan Tok Imam. Tu cara dia. Ini mata jegi ke budak tu. Main masjid elok. Keluar mata. Dia ni apa? Budak tu kata ada jegi-jegi mata ke orang. Tak main dah. Tak pun dia motor tu Imam tu. Motor dia tu TCQ tu. Tu dia punya tu. Pecah tayar dia. Duk tolak balik pergi rumah ni. Sebab tu tuan-tuan, Nabi kata ifsya'us salam, sebarkan salam yang membawa kasih sayang. Lama-lama tuan-tuan, orang jatuh hati. Bila orang jatuh hati, dia akan suka. Bila dia suka, kita ajak dia jadi baik, dia akan senang pada kita. Saya pergi Sabah 2 minggu lepas. Naik ke KLIA tu, parking kereta tu, saya simpan dekat valet. Saya tak simpan belah sana, malas aku nak pergi berjalan, tak sedih sudah. Satu laki-laki India dalam 60-an, 70-an. Dia suruh parking sini tak sini. Dia tengok muka saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lah aku ingatkan India, ingatkan Hindu, rupanya Islam. Alhamdulillah hari ni jumpa Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz sihat ke? Sihat. Selalu tengok kata sakit. Selalu gitulah. Abang sihat? Saya sihat. Ustaz teka umur saya berapa? 60. 70 lebih dah. Sihat lah. Okey Ustaz, Alhamdulillah Ustaz tinggal kereta insya-Allah. Saya tengok insya-Allah, Alhamdulillah semua ada. Saya balik pada Sabah nak ambil kereta, dia ada hari. Saya tanya budak Melayu tu, salam kat pakcik tu. Salam apa, dia Hindu Ustaz? Biar betul ha. Lah, hak kemarin ni Alhamdulillah insya-Allah, masya-Allah semuanya ada. Dia berkawan dengan orang Islam sampai dia sebut perkataan Alhamdulillah sama fasih dengan kita. Bayangkan tuan-tuan, berapa puluh tahun dia duduk kawan dengan orang Melayu sampai dia sebut insya-Allah, Alhamdulillah, insya-Allah, Alhamdulillah. Saya ada satu lagi kawan Cina macam tu juga. Nama dia Mr. Lim. Tuan-tuan boleh buka dia, nama apa, Lim apa atau dalam Facebook, dia duduk masuk gambar saya ni. Saya jumpa insya-Allah, saya jumpa Alhamdulillah. Cakap lembut je. Kita kan Ustaz kan, macam katakan Ustaz suka kan, insya-Allah saya boleh cari madu lebah. Insya-Allah katakan Ustaz suka macam madu keluluk kan, saya suka cari madu keluluk untuk Ustaz kan. Insya-Allah, insya-Allah saya boleh dapat insya-Allah. Cuma tak Islam lagi tuan. Kalaulah kita sebarkan kasih sayang ni tuan-tuan, mudah-mudahan. Kalau yang tak Islam ni pun boleh sebut dengan lancarnya tuan-tuan, bayangkan kita berkasih sayang sesama kita ni. 2, wa at'imut ta'am kata Nabi. Jom bagi orang makan. Jom bagi orang makan. Alhamdulillah, orang kita adalah orang yang paling kuat bagi makan. Syukur.
Bagi makan pisang. Itu nombor satu. Dan saya ulang banyak kali dah. Jangan hina orang yang bagi makan pisang sembahyang Jumaat. Pisang tu buah yang disebut oleh Allah dalam Quran. Pasal apa tuan-tuan kutuk orang? Pisang. Apa pisang? Kembung pipi ni. Apa ni? Lepas tu belasah. Ngak. Tak malu betul. Nak makan sajalah. Alhamdulillah orang bagi pisang. Yang salahnya buat balik pisang. 2 ikat buat balik. Bola raga motor tutup dengan kain pelekat. Semayang Allahu Akbar. Habis semayang nak balik, tinggal kain pelekat aja. Hilang 2 sikat dah. Apa curi orang punya? Hang curi masjid punya. Oh, dia duk marah orang curi dia punya. Dia curi masjid. Orang letak di masjid. Lain kalau dah baki tu orang nak balik, awak balik lah. Ni pilih pula pagi-pagi pukul 11 pilih dah. Oh ni cantik ni. Ni cantik. Ni hitam lah tak elok ni. Awak balik pula. Ada yang makan sebelum sembahyang Jumaat. Gini duduk tetangga. Elok komat tak kumur lah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pisang tadi ni. Boleh tanya pula pisang tadi. Astagfirullahalazim. Ustaz, saya tak makan Ustaz. Saya ada Ustaz. Lepas mayang baru saya makan. Oh, tu pisang simpan mana? Baju Melayu. Saya pula pakai baju Melayu. Bila sujud, tergolek pula dah. Duduk Rabbi ghfirli, Allah golek dah pula. Rabbi ghfirli warhamni Allah. Tu yang tak khusyuk. Dengan kawan dia sebelah tak khusyuk. Pisang. Hak belah kiri dia kanan pun tak khusyuk. Main mana pisang ni. Bila dia sujud kali kedua, tangan tu duk kuih pisang. Boh. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Jiran sebelah dia sembahyang tengok. Tak ada dah. Jenis budak pula dia tengok kita. Kalau pisang tu hilang, budak tu tengok kita. Buat Ustaz. Allah, jom kita bagi makan. Ustaz, nak bagi makan malam ni 400 orang Ustaz, dekat 1000 orang Ustaz. Saya tak ada duit Ustaz. Kuliah maghrib mai lah sponsor 2 sah lah. 2 sah je kuliah maghrib. Kuliah maghrib pun tak ada Ustaz. Kuliah maghrib kita dekat 100 orang Ustaz. Kuliah subuh. Sponsor lepas sembahyang subuh. InsyaAllah. Hak nak faham, tak faham tu lah. 5 orang bukan masjid ni dia Aprika tu kan. Yang pentingnya kita jamu orang makan dan benda tu ada pada kita. Sakit kita buat doa selamat, masuk universiti doa selamat, selagi anak nak bersunat doa selamat, nak pergi Mekah doa selamat. Semua jamuan, tak mana salah lah. Tak mana yang salah entah. Orang kita buat kenduri rajin, bagus. Manaqasat sadaqatu min mal. Tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Tak akan berkurang tuan-tuan. Tolonglah buat. Lagi kalau saya cakap lagi tuan-tuan kata saya riak lah. Saya kalau pergi kedai, satu kedai saya belanja. Kebetulan 2 orang, satu kedai saya belanja orang. Allahu Akbar. Bunyi tu satu kedai, padahal 2 orang belanja. Adakah saya miskin? Kemarin saya belanja di Taiping minggu lepas. Bihun sup saya makan. Saya suka bihun sup di Kemunting. Saya suka entah. Kalau saya pergi mana-mana saya singgah. Ustaz lama tak nampak? Ada makan. Bayar semua sekali saya bayar. Adakah saya miskin? Tak. Besok bagi orang main Ustaz ni 500 ni Ustaz. Saya bagi bukan untuk sekolah Ustaz. Saya bagi untuk Ustaz. Ustaz nak berjalan pakai minyak, duk bayar kereta, duit tu ni pakai ni. Semalam saya bayar depa 100, hari ni Allah bagi 500. Nak kata apa? Tuan-tuan tak percaya dengan Tuhan. Allah kata ada innallaha la yukhliful mi'ad. Tuan-tuan tak percaya dengan Tuhan. Terus takut tuan-tuan bagi orang makan. Tambah ada depa duk menega di bawah. Hak menega chicken
Wing hak duk menega nugget, yang duk menega sausage lah apa bala orang. Abang, saya kata kat PA saya, Badin ambil ni, beli bagi kat orang. Tengok makcik ni jual kepiah, beli bagi kat budak tahfiz tu. Ni minyak wangi, beli bagi. Hak mana dapat. Sedekah. Saya cakap ni saya pergi hilang pahala pula. Tak, saya nak mengajak pada tuan-tuan macam mana yang kata pahala nak dapat dengan sebab bagi makan. Tuan-tuan takkan kebulok kalau tuan-tuan belanja orang makan. Takkan kebulok tuan. Walaupun yang kita bagi makan tu kucing sekalipun. Saya pergi Tanjung Teluk Intan, kucing tu hit. Mula-mula seekor. Lepas tu berekor-ekor. Loh, meriahnya kucing. Loh, kuih kita pandai pula tu. Ustaz. Pandai pula Ustaz. Belajar tak mana tu. Aduh, pegang pohon kita Ustaz. Rupanya kucing ni pandai ngurut. Oh, saya tahu. Kalau hak mana manja kucing, tumpuk urut. Ngak. Oh. Dia juga pandai mencakap. Tu tekan. Bang, Badin. Pergi kat toki kedai, minta ikan siakap goreng. Pergi minta dia. Mai hantar kat saya. Nah, bukan untuk saya bang, untuk kucing-kucing ni. Abang bagi kat kucing makan, kan saya bayar. Toki tu tengok muka saya. Bagi. Tak. Saya kata kat kucing, pergi makan sana no. Pergi. Faham oh. Sambil makan tengok saya, macam tak percaya. Dia tengok kucing, makan tengok kita. Dia ni betul. Tata kita makan ni kena bayar apa? Sama-sama depa duk jembang dah. Dia hantu saya tambah dah. Sama-sama depa duk jembang tata bayar makan ni kita kena bayar kalau percaya orang makan piang dah. Tok lebay pun menipu ah. Lepas nak bayar, toki kedai tu dengan ikan tu dia belanja, hak saya makan pun dia belanja. Terima kasih Ustaz. Toki kedai dia, terima kasih Ustaz. Selama ni saya tak nampak kucing ni. Saya kata abang, kita benci juga pada kucing banyak-banyak orang mentok kat kita. Tapi jangan lupa kalau abang sedekah dekat dia, tak Allah ganti rezeki pada abang. Saya pun nak pergi ceramah, saya tengok 2 van sampai. 2 van tuan-tuan penuh dengan orang turun. Satu van 8 orang, 16 orang tuan-tuan. 16 orang takkan ayat kosong saja. Minum ayat kosong, minum mana ada tuan-tuan. 16 orang mai. Hang belanja saya 3 orang, belanja saya kucing, tapi Allah gantikan 2 van lepas tu. Serta merta Allah Taala ganti daripada tak ada orang. Jadi tuan-tuan takut apa untuk bersedekah? Bila Allah kata wa'at'imu ta'am, bagi makan. Yang ketiganya wasilul arham, sambung silaturahim. Seronok saya tengok tuan-tuan lepas sembahyang tadi tuan-tuan salam, selawat, salam, sambung silaturahim. Alhamdulillah. Dan yang keempatnya kata Nabi, bangunlah sembahyang malam. Waktu orang lain sedang tidur. Kalau 4 benda ni kamu buat, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Subhanallah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita jumpa lagi di kuliah yang akan datang. Saya nak pergi pula tempat lain pula tuan-tuan. Esok pagi pukul 10 di Universiti apa tak. Jadi kalau nak jemput balik Tuan Haji 6 tahun daripada sekarang, insya-Allah tuan, kita sambung pula cerita ni. Terima kasih semua, kita jumpa lagi. Saya minta maaf jika terkasar